Mama selalu kata, Yehuwa cipta kita semua berbeza. Dulu kami dapat menginjil kepada semua orang. Rumah orang putih, orang hitam, semua pun boleh. At school, Kami hadapi tekanan di sekolah untuk terlibat dalam isu perkauman. we would Kami selalu dengar berita dan laporan buruk tentang masalah ini. Dan kami dapat tahu apa yang sedang berlaku di bahagian selatan. Some may wonder how Ada yang fikir, kenapa kamu saksi-saksi Yehuwa, tidak kira kulit hitam atau putih, dapat bersatu padu, walaupun dunia ini berpecah belah. Saya membesar di Utica, New York. Pada 1956, kerja teokratik kita ada rencana untuk menggalakkan kita berpindah. Mereka perlu saudara-saudari berkulit hitam untuk berpindah ke bahagian selatan. Saya dan Earl berkahwin pada 2 Jun 1956. Selepas itu kami dengar satu ceramah saudara Sullivan. Dia kata berpindahlah ke tempat yang memerlukan bantuan. Bukan hanya keluarga digalakkan untuk berpindah, tapi pasangan yang baru juga. Jadi suami saya tulis kepada pejabat cawangan, kami ditugaskan ke Florida dan pada 1962 kami mula kerja litar. Litar pertama kami ialah Alabama. Di sana orang putih dan orang hitam tidak boleh bergaul. Saya dan Anna ditugaskan ke banyak tempat sebagai perintis. Tempat terakhir kami ialah di Carolina Utara. Selepas itu kami mula kerja litar. Selepas berkhidmat di litar pertama, iaitu di Carolina dan Georgia, kami dihantar oleh organisasi ke sekolah Gilead. Saya kahwin pada 23 April 1949. Dan saya bersama isteri telah berkhidmat sepenuh masa selama 70 tahun. Kami ditugaskan ke Lita 18 di Alabama. Lita pertama saya ialah Mississippi. Di seluruh negara, isu perkauman di tempat inilah paling teruk. Dan bahkan 3 orang telah terbunuh di Philadelphia, Mississippi. Itulah litar kami. Jadi kami memang perlu menghadapi banyak cabaran semasa berkhidmat di situ. Kami tidak bertumpu pada masalah itu. Kami tetap menginjil. Saksi kulit hitam menginjil kepada orang hitam. Dan saksi kulit putih menginjil kepada orang putih. Kami cuba ikut undang-undang. Keadaan politik sangat tegang dan orang sangat marah. Jadi kadangkala ada demonstrasi atau rusuhan. Jadi kami cuba elakkan pergi ke kawasan pekan pada Sabtu petang. Kami tidak menginjil di sana. Kami akan tinggal di kawasan kami saja sebab di sana lebih tenang. Ada kumpulan yang dipanggil Freedom Riders. Mereka mencabar undang-undang yang menyatakan orang kulit hitam dan putih tidak boleh naik bas yang sama. Di kawasan Mississippi juga ada pertubuhan hak sivil. Mereka sangat aktif. Jadi, bila mereka nampak kami pun aktif menginjil dari rumah ke rumah, mereka fikir kami boleh bantu mereka. Semasa di kelas Gilead yang ke-27, kami ada satu kawan rapat. Dia ialah saudara berkulit hitam. Sebelum kami berpisah untuk pergi ke tugasan masing-masing, kami berhenti di sebuah konvensyen di Alabama. Tapi di sana saudara-saudari harus duduk berasingan kerana kulit putih dan hitam tidak boleh duduk bersama. Dan kami sangat sedih sebab kami tidak dapat bergaul bersama kawan kami yang kami kasihi itu. Kami dijemput untuk satu acara temu ramah di TV. Ada paderi dari gereja Katolik dan gereja Episkopal, dan ada saya dan penyelih Lita. Mereka tanya adakah kami menyokong itu pergerakan sivil. Kami cakap tidak. Jadi dia terkejut sebab saya kulit hitam, tapi saya tidak melibatkan diri. Mereka tidak akan bantu kami menginjil.
Jadi kami harus menumpukan perhatian pada kerja penyebaran. Saudara-saudari sangat prihatin dan mengambil berat terhadap satu sama lain. Tidak kira sidang kulit hitam, sidang kulit putih, dua-dua pun kami turut mengambil berat dan tunjukkan kasih. Undang-undang pada masa itu melarang kami daripada berkumpul bersama. Tapi kami masih boleh bercakap dan melawat satu sama lain. Jadi dalam hal ini, saudara-saudari yang berkulit hitam dan putih memberikan sokongan sepenuhnya. Contohnya, apabila kami menghadapi masalah untuk mencari tempat untuk bertemu, saudara-saudari berkulit putih mungkin ada kawan yang dapat tolong kami. Jadi kami memang bekerjasama. Selepas ada undang-undang yang baru, barulah kami dapat berkumpul bersama. Memandangkan sidang akan disatukan, para penatua ada mesyuarat untuk buat keputusan yang berkaitan dengan kerja menginjil dan juga aturan sidang. Sesetengah saudara-saudari risau. Jika sidang digabungkan semula, mungkin orang luar akan bertindak ganas. Memang ada sesetengah dewan perjumpaan yang dirosakkan. Tapi sebenarnya, di banyak tempat, contohnya di sekolah, universiti atau kolej, orang berkulit hitam dan putih dapat bergaul bersama. Jadi, jika mereka dapat lakukannya, apatah lagi kami? Kami semua dapat bersatu semula kerana ada bimbingan daripada Yehuwa. Itulah yang bantu kami berjaya. Tidak kira hitam atau putih, kita semua ada satu persamaan. Kita mengasihi Yehuwa. Jadi sebenarnya bukan usaha kami yang berjayakan hal ini, tapi Yehuwa yang menyatukan kami semua. Dan sejak itu kami tetap bersatu. Semua orang nampak kami memang bersatu padu. Seorang saudara, dia menginjil kepada orang putih dan orang kulit hitam. Dan seorang wanita kulit putih cakap, dia sangat gembira melihat saksi-saksi Yehuwa dapat bersatu semula. Dia sudah lama tunggu hal ini berlaku. Dengan bantuan kuasa suci Yehuwa, sekarang kita ada persaudaraan sedunia yang bersatu padu. Walaupun tidak sempurna, persaudaraan sedunia ini memang sesuatu yang menakjubkan. Akhirnya, saudara-saudari dapat merasai perpaduan yang sejati. Kita memang satu keluarga dalam organisasi Yehuwa. Kita mengasihi Yehuwa dan kita mengasihi saudara-saudari. Itulah yang terpenting. Bila Yehuwa menyatukan kita semua, pasti kita ada perpaduan. Syaitanlah yang mahu memecah belahkan orang. Tetapi Yesus sangat berbeza. Dia mati untuk semua orang, setiap insan di dunia ini.